Assalamualaikum dan hai, hari ini saya akan membentangkan sumbangan Imam Al-Ghazali dalam bidang agama dan bukan agama. Nama penuh beliau ialah Muhammad bin Muhammad Al-Tutsi Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Tempat lahir beliau adalah di Tus pada tahun 1058. Beliau merantau ke serata tempat untuk mempelajari ilmu. Beliau berjaya menguasai ilmu dalam pelbagai cabang ilmu. Hal ini membolehkan beliau menulis dan menyusun kitab-kitab dari pelbagai aspek yang telah dipelajari. Baik, sumbangan Imam Al-Ghazali, terdapat 5 sumbangan Imam Al-Ghazali. Pertama, bidang falsafah, bidang politik, bidang kalam, bidang tasawuf, dan bidang pendidikan. Di dalam bidang falsafah, terdapat 4 isi lagi yang perlu kita mendalami. Yang pertama, membahagikan ahli falsafah. Yang kedua, klasifikasikan ilmu falsafah. Yang ketiga, metodologi. Yang keempat, hasil karya falsafah. Yang pertama, membahagikan ahli falsafah. Beliau membahagikan ahli falsafah kepada 3 golongan. Yang pertama, golongan etis. Golongan etis ialah golongan yang ingkar dengan kewujudan pencipta. Yang kedua, golongan natural. Golongan natural ialah golongan ilmu yang banyak mengkaji tentang tabiat, kejadian, anatomi manusia, tumbuhan dan haiwan. Mereka ini juga mendakwa bahawa mereka tidak akan dibangunkan semula. Mereka menafikan kewujudan hari akhirat. Yang ketiga ialah golongan teologi. Golongan teologi ialah golongan yang membincangkan dan membahaskan tentang ketuhanan bersumberkan akal. Sebagai contoh, Plato, Aristotle dan Sokrat. Seterusnya, klasifikasi ilmu falsafah. Beliau mengklasifikasikan matematik sebagai ilmu hisab dan kejuruteraan. Matematik ini tidak berkaitan dengan sudut agama. Yang kedua, mantik. Beliau mengklasifikasikan mantik sebagai ilmu logik akal dan akal sebagai ejen untuk menyusun hujah-hujah yang ingin dikemukakan. Yang ketiga, fizik. Fizik ialah kajian alam, langit, bintang dan alam semesta. Yang keempat, ilmu ketuhanan. Ilmu ketuhanan ini didasari oleh mantik dan logik serta merupakan ilmu yang tersimpang daripada falsafah ketuhanan yang sebenar. Seterusnya ialah siasah. Siasah ialah unsur-unsur dunia yang dapat membantu menjalani kehidupan seharian dengan lebih baik. Seterusnya ialah akhlak. Akhlak ialah cara seseorang menjalani kehidupan dengan sikap peribadi yang mulia. Isi yang ketiga bagi bidang falsafah ialah metodologi. Metodologi yang dihasilkan oleh beliau adalah terperinci dan jelas. Perbahasan beliau mengenai masalah falsafah lebih baik dari ahli falsafah yang lain. Penulisan terkenal dalam bidang falsafah antaranya ialah Maqasid Al-Falasifah, Al-Muhim min Al-Dalal dan Tahafud Al-Falasifah. Beliau mendalami ilmu-ilmu falsafah ini di Mesir, Mekah, Madinah dan Jerusalem. Metodologi ini tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip ajaran Tauhid. Yang terakhir ialah hasil karya falsafah. Beliau mengarang lebih daripada 300 kitab. Karya-karyanya kebanyakan hangus dibakar oleh tentera Mongol yang menyerang kota Baghdad pada waktu itu. Penulisannya merangkumi falsafah, keagamaan, kenegaraan dan tanggungjawab seseorang ketua. Sumbangan dalam bidang falsafah bermula dengan karya Maqasid Al-Falasifah, iaitu tujuan ilmu falsafah. Karya ini mengenai teori falsafah. Yang kedua, Tahafud Al-Falasifah, iaitu kekacauan para filosofi. Karya ini mengenai penyelewengan falsafah barat tentang fizik
dan metafizik daripada sudut pandangan Islam. Yang ketiga, Al-Ma'rifatul Aqliyah, iaitu ilmu pengetahuan yang rasional. Karya ini mengenai kewujudan ilmu rasional dan tujuan penghasilan ilmu tersebut. Seterusnya, sumbangan dalam bidang politik. Antara karya dalam bidang politik ialah Mustazhiri Al-Munqis Minal Dalal, Istiqad fil Iqtiqad. Istiqad fil Iqtiqad ini mengenai kepimpinan bagi sesebuah negara Islam. Beliau juga telah menyatakan cara membaiki urusan politik dalam kitab Al-Tiq Al-Masbuk bin Nasihat Al-Muluk. Antara cara yang dinyatakan ialah memberi perhatian kepada masalah, memberi nasihat kepada pemimpin, memberi teguran dengan bahasa yang keras kepada pemimpin. Al-Ghazali juga berani mengemukakan idea baru serta mengkritik pemimpin-pemimpin yang meninggalkan ajaran Islam. Pada pandangannya, ulama dan pemimpin tidak boleh dipisahkan. Bagi beliau, ulama berperanan memberi nasihat, kritikan dan teguran kepada pemerintah, manakala pemerintah pula berperanan menekankan kepada prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam pemerintahan. Imam Al-Ghazali juga menolak cara kekerasan bagi membentulkan penyelewengan pemerintah dan mengesyorkan kritikan, menulis surat dan menjauhkan diri atau memutuskan hubungan dengan pemerintah. Selain itu, sumbangan dalam bidang kalam. Beliau banyak mematahkan hujah-hujah pihak yang keterlaluan dalam perbincangan tentang ilmu kalam. Bagi beliau, mempertahankan dan membela akidah Ahli Sunnah wal Jamaah adalah satu keutamaan. Beliau tidak suka majlis perdebatan berkaitan ilmu kalam. Beliau juga meletakkan ilmu kalam ini sebagai ilmu yang kurang memberi manfaat. Dua sebab ilmu kalam sebagai ilmu yang kurang memberi manfaat ialah ilmu ini tersimpan jauh dari matlamat utama, iaitu matlamat utama kita adalah untuk mengenal Allah. Yang kedua, perbincangan ahli kalam ini tersimpan jauh hingga menyimpang daripada perbincangan ulama-ulama. Sumbangan yang seterusnya adalah di dalam bidang tasawuf. Beliau berusaha membersihkan tasawuf daripada khurafat dan bid'ah. Karya beliau dalam bidang ini ialah Ihya Ulumuddin yang diterjemahkan dalam banyak bahasa. Karya ini dihasilkan ketika falsafah Yunani mula meresap dalam jiwa umat Islam. Dalam karya ini, beliau menyentuh keseimbangan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Beliau juga melemparkan kritikan bertujuan untuk membetulkan penyelewengan. Bidang ini menekankan kepada kepentingan mempelajari ilmu, memiliki akhlak yang baik, memaparkan kaedah belajar yang baik, serta ilmu sains seperti perubatan, pertanian, matematik, teknik dan lain-lain. Kesannya, masyarakat Muslim Andalusia dapat menterjemahkan dalam bentuk pembinaan teknologi dan sains. Ekoran karya ini tersebar luas dalam pelbagai bahasa. Sumbangan yang terakhir adalah di dalam bidang pendidikan. Beliau memberi pandangan dalam bidang pendidikan berdasarkan pengalamannya sebagai seorang pelajar, guru dan ketua di Madrasah Nizamiyah. Beliau menjelaskan bahawa guru ialah seorang yang menyampaikan sesuatu ilmu atau kemahiran kepada individu lain. Beliau juga menyampaikan ilmu-ilmu dengan gayanya yang tersendiri. Beliau menekankan kepada 4 kaedah utama yang digunakan, iaitu perbandingan, halaqah, bimbingan atau petunjuk, serta dialog dan perbincangan. Kesimpulan, lahirnya beliau di tengah-tengah umat Islam menghadapi pemikiran barat dengan menakis dan memberi hujah-hujah yang bernas telah melayakkan beliau mendapat gelaran Hujjatul Islam. Sekian, terima kasih.